Selamat siang tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Wako. Tuan-tuan dan puan, adakah anda sokong tindakan UMNO untuk menarik sokongan daripada kerajaan PN? Sebelum saya teruskan artikel yang menarik ini, sila subscribe ke Wako channel dan sila buka loceng di sebelah ya. Jom tuan-tuan dan puan, kita tengok artikel yang menarik ini oleh Syabrin Hussein. Jatuhkan kerajaan sekarang mampu selamatkan nasib rakyat. Usaha UMNO hendaklah disokong. Wow, jom kita tengok. Usaha terbaru yang sedang dilakukan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi untuk mendapatkan sokongan ahli-ahli majlis tertinggi parti itu untuk menarik sokongan dan seterusnya menjatuhkan kerajaan PN haruslah dilihat daripada sudut yang positif. Tidak harus dilihat apa yang dilakukan beliau itu daripada sudut politik semata-mata. Beberapa hari lalu, beliau telah pun berjaya mendapat sokongan majoriti ahli majlis tertinggi UMNO bagi menangguhkan pemilihan parti di semua peringkat selama 18 bulan atau hingga tahun 2023. Dengan langkah terbaru, beliau untuk mendapat sokongan majlis tertinggi UMNO menarik sokongan daripada kerajaan PN menjelang 1 Ogos depan. Sekiranya berjaya, maka ia akan menjadi keputusan parti yang mesti dipatuhi oleh semua. Secara langsung, ahli-ahli parlimen UMNO yang berada dalam kerajaan PN juga akan terikat untuk patuh dan akur kepadanya keputusan parti itu, kecuali jika mereka memilih untuk menyertai bersatu. Walaupun usaha menarik sokongan itu adalah difahami sebagai tindakan susulan Biro Politik UMNO pada 21 Jun lalu, memberi kata dua kepada Mahyadin Mat Yassin agar memanggil sidang parlimen dalam tempoh 14 hari, dan semalam Taqiyuddin Hassan mengatakan titah agung berkaitan pembukaan parlimen itu akan dilaksanakan sebelum 1 Ogos, tetapi kerajaan hanya akan memuktamadnya pada 7 Julai depan. Ia sekaligus bermakna pada 7 Julai nanti, kata dua selama 14 hari itu telah pun melebihi tempoh yang sepatutnya. Artinya, UMNO sekarang ini memang berhak mengambil tindakan susulan terhadap kerajaan PN, termasuk menarik sokongan dan menjatuhkan Mahyadin. Ini kerana titah agung berkaitan pembukaan parlimen itu seperti sengaja dilengar-lengarkan lagi dengan sehingga baginda bertitah sebanyak 3 kali mengenainya. Jelas dalam hal ini, Mahyadin dan kerajaan PN yang turut ada PAS di dalamnya tidak benar-benar hormat dan memuliakan kedudukan agung sebagai raja berdaulat serta sebagai ketua negara, bahkan boleh dianggap biadab dan derhaka secara sengaja. Lagipun, dengan kegagalan berterusan PN sebagai kerajaan yang tidak henti-henti mendatangkan kesusahan kepada rakyat, menarik sokongan pada waktu ini adalah langkah yang amat terpuji sekali. Ia akan dengan sendirinya dapat menyelamatkan nasib rakyat daripada terus sengsara dan derita serta mengelakkan lebih ramai yang tertekan dalam kehidupan mengambil keputusan terjun bangunan atau menggantung diri. Kerajaan hari ini dengan berterusan menyusah dan menggurun rakyat, ditambah dengan kedegilan Mahyadin mahu terus berbaut pada kuasa meski sudah tiada keabsahan, hakikatnya hanya menjadikan semua orang hidup dalam tekanan yang bukan kepalang. Apa yang dilakukannya untuk mengekalkan kuasa benar-benar membuatkan rakyat meluat, dan ia tidak pernah dilakukan oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ini. Kalau memang memiliki sokongan kuat dan menumbuhkan kerajaan bukan melalui pintu belakang, tindakan seseorang Perdana Menteri berterusan mahu bertahan dengan kuasa, contohnya seperti apa yang ditunjukkan oleh Tun Mahathir Mohamad ketika era Barisan Nasional dahulu, ia mungkin jugalah boleh difahami dan diterima. Tetapi, dengan sudah hilang sokongan dan sampai sanggup mencadangkan darurat yang tujuan utamanya hanya untuk menggantung parlimen bagi mengelakkan kuasa digenggam terlepas daripada tangan, tindakan itu memang dikira melampau
dan menggambarkan kerakusan kepada kuasa di tahap paling gaban sekali. Jika dulu Mahyadin pandai mendesak Tun Abdullah Badawi agar mempercepatkan peletakan jawatan, apakah sekarang beliau tidak sedar keadaan dan kepimpinannya 1000 kali lebih teruk jika dibandingkan dengan Perdana Menteri kelima itu? Untuk itu, ditambah dengan setiap hari kita melihat derita rakyat ada di mana-mana yang mati kerana COVID-19 terus meningkat, kerapnya kes bunuh diri berlaku hampir setiap hari, peniaga kecil sahabat waktu diburu penguasa seolah-olah ketika PKP ini mereka semakin tiada budi bicara, sementara kilang dan industri yang menyumbang 80% kes COVID-19 terus banyak dibuka, tetapi yang dikurung ialah rakyat biasa yang tiada gejala. Maknanya, menjatuhkan kerajaan adalah sesuatu kemestian yang tiada tolak ansurnya lagi. Kerajaan PN dan Mahyadin sudah gagal dengan teruk, bahkan dijemur dengan macam-macam gelaran yang kadang-kala tak sanggup kita mahu mendengarnya. Semua cemohan dan gelaran itu tidak lain adalah gambaran penolakan, rasa benci dan meluat yang kiam bersarang dalam hati rakyat. Sudah banyak kali diberikan isyarat dan ditunjukkan fakta kegagalannya, namun kedegelaran Mahyadin yang enggan berundur sudah tiada ubatnya lagi kecuali hanya dengan menjatuhkannya. UMNO dan Zahid Hamidi akan dipuji serta disanjung atas keberanian menjatuhkan kerajaan PN pada waktu ini kerana ia adalah satu-satunya tindakan menyelamat nasib rakyat yang mesti dilakukan. Hanya mereka yang tidak pro rakyat, tidak memikirkan kesusahan rakyat dan tidak peduli hidup mati rakyat, sebaliknya semata-mata berfikir tentang kuasa dan poket saja, yang akan menolak sebarang usaha untuk menjatuhkan Mahyadin dan PN di saat negara sudah kritikal sebegini. Artikel ini disyaratkan oleh Syabdin Hussein. Ya tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada video akan datang untuk mengetahui lebih tentang politik semasa di negara kita. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Huago Channel. Sila subscribe sekarang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.